إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dia hidup, bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan yang Maha Agung.
ada Tuhan yang disembah, هو الحي melainkan Dia, القيوم melainkan Dia, إليه melainkan Dia. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Mak, nak tahu tak? Ada satu Al-Quran ni, Al-Quran Al-Mujawad, keluaran Telaga Biru. Saiz lebih besar, tulisan lebih besar, kertas tak silau, tak penat mata membaca. Mak pernah dengar Al-Quran Al-Mujawad ni lengkap dengan hukum tajwid dan penerangan di setiap muka surat tu kan? Al-Quran Al-Mujawad ni pernah menang anugerah judul telaris Yayasan Buku Negara, Mak. Menarik ni, Mak nak bagi tahu semua kawan-kawan lah. Boleh sangat, Mak. Hubungi je Telaga Biru di 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Kunjungi gerai Telaga Biru di Dewan 3, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023. Hadiah berupa dinar emas menanti anda. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lebih 20 tahun haluan berpengalaman mengurus dan melaksanakan ibadah korban. Jom bersama dengan kami. Info lanjut layari korban.haluan.org.my atau hubungi 011 2051 1909. Seandainya ada di antara anda yang berhasrat untuk ke Ipoh Perak, mungkin atas urusan kerja, urusan keluarga dan urusan-urusan yang lain, anda boleh mengikuti siaran radio IKIM ini di Ipoh Perak menerusi gelombang 102.7 FM. 102.7 FM di Ipoh Perak. Baiklah saudara, sebagai makluman kepada anda, dalam masa beberapa minit saja lagi, anda bakal mengikuti rancangan Raudhah Jiwa, dan untuk rancangan ini, Sabah Minggu, kami akan menampilkan untuk anda pakar motivasi, iaitu tidak lain tidak bukan yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah atau mesra disapa sebagai Tok Abah. Jadi jangan lupa temu janji kita untuk rancangan ini pada pukul 5.15 petang ini. Sekejap saja lagi ya. Dan topik yang bakal dikupas oleh Tok Abah ataupun Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah pada hari ini berkenaan dengan mencari work-life balance atau mencari keseimbangan antara kerjaya dan rumah tangga. Menarik ya tajuk tersebut. Jadi bagi anda yang ingin mengajukan pandangan, mengajukan pertanyaan untuk topik ini, dialu-alukan berbuat demikian, curikan saja di laman Facebook kami, cariannya ikim.fm, ataupun ke nombor talian WhatsApp kami iaitu 01129004 jadi robot peluang ini untuk anda bertanyakan soalan menerusi tajuk pembincang kita dalam program Raudhah Jiwa berkenaan dengan mencari work-life balance, mencari keseimbangan antara kerjaya dan juga rumah tangga. InsyaAllah Tok Abah sendiri akan merungkai segala isu-isu berkenaan dengan topik ini dan juga memberikan tips. Itu yang paling penting. Baiklah saudara, kita akan kembali selepas ini untuk rancangan tersebut pada pukul 5.15 petang ini. Teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahu Rabbi yang Maha Esa, Maha Pengasih,
pemberi. Sesungguhnya tiada yang layak harus disembah selain Allah. Allahu Rabbi al-Malikul Quddus al-Mutakabbir al-Waliyul Kabir. Allahu Rabbi al-Adlul Latif Al-Hayyul Qayyum Al-Waliyul Hamid. Sesungguhnya yang patut disembah tiada yang lain, hanyalah Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha dari segala-galanya. Allahu ya Karim, Allahu ya Rahim, Allahu ya Ghafur ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang mencapai sekalian alam ini, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang penuh Engkau redoi. Allahu Rabbi yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahu Rabbi yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, Maha Pemberi. Sesungguhnya tiada yang layak harus disembah selain Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha dari segala-galanya. Allahu ya Karim, Allahu ya Rahim, Allahu ya Ghafur ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha dari segala-galanya. Allahu ya Karim, Allahu ya Rahim, Allahu ya Ghafur ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidil Adha kali ini Aidil Adha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Semarakkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Madani. Ayo beramai-ramai kita memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan pada 20 hingga 28 Mei 2023 di seluruh negara. Majlis Pelancaran Sambutan Peringkat Kebangsaan berlangsung di Waterfront Kuching, Sarawak pada 21 Mei 2023. Eksplorasi tradisi, budaya dan nikmati cita rasa unik dengan menyertai pelbagai acara menarik. Kita raikan perpaduan dalam kepelbagaian demi memupuk semangat muhibah. Perpustakaan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM memerlukan seorang pembantu penyelidik kontrak bagi tujuan menjalankan kerja-kerja pengumpulan data koleksi etika di Perpustakaan IKIM, khususnya koleksi dalam bahasa Arab dan elektronik dalam usaha memperkukuh pembangunan koleksi etika di IKIM. Calon-calon hendaklah berkemahiran dalam bahasa Arab, Inggeris dan lain-lain.
kefahaman mengenai ilmu, akhlak dan etika, celik IT serta mempunyai latar belakang akademik dalam bidang sains perpustakaan dan pengurusan maklumat serta ijazah sarjana muda turut mempunyai kelebihan. Antara bidang tugas ialah mengenal pasti koleksi buku-buku etika yang telah dimiliki oleh Perpustakaan IKIM dalam bentuk bahan elektronik iaitu e-book dan e-journal, menyeraikan koleksi buku-buku etika dalam bahasa Arab yang telah dimiliki oleh Perpustakaan IKIM serta memuat naik senarai koleksi etika Perpustakaan IKIM ke dalam IKIM Digital Asset Management (IDAM). Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi talian 03-6204-6374. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Radio sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah dunia ini fana, ku terleka senang, hidup matiku mengharap keredaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islam. Syukran jazilan, terima kasih kepada terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi mendengar stesen radio kami ini, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Dan saudara, seperti mana yang telah saya maklumkan kepada anda sebentar tadi, kita akan beralih pula ke rancangan Raudhah Jiwa yang disiarkan di Radio IKIM ini setiap hari Isnin pada pukul 5.15 petang. Dan seperti biasa, kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita, tidak lain tidak bukan, yang menjadi penyumbang tetap bagi program ini, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Yang ketika ini kita bersiaran secara langsung secara dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Ahmad Nazri. Ya. Alhamdulillah. Segap berbaju Melayu biru, Datuk, ya, sempena bulan Syawal yang kita raikan pada ketika ini. Dan tidak terlambat untuk saya mengucapkan kepada Datuk dan juga seisi keluarga, ya, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, Datuk, ya. Sama-sama, alhamdulillah. Ya. Jadi pada petang ini para pendengar IKIM, kami memberi peluang kepada anda untuk turut sama-sama memeriahkan lagi bulan Syawal, hari yang ke-24 Syawal ini, dengan program Raudhah Jiwa yang akan membincangkan tajuk tentang mencari work-life balance ataupun mencari keseimbangan antara kerjaya dan rumah tangga. Dan bagi anda yang ingin turut serta dalam rancangan ini, dialu-alukan untuk mengajukan pertanyaan ataupun memberikan cadangan lontaran idea anda untuk Raudhah Jiwa. Carian kami di Facebook adalah di ikim.fm. Jadi Datuk, ya, pemilihan tajuk ini cukup bertepatan sekali dengan sambutan yang kita raikan kali ini, Hari Raya Aidilfitri, dan memang kita tidak dapat nafikan bahawa ianya memang wujud, ya, bila bercakap tentang mencari keserasian, keseimbangan antara kerjaya dan rumah tangga. Mungkin sebelum itu, sebagai permulaan, Datuk dapat memberikan makna ataupun maksud di sebalik tajuk kita pada petang ini, work-life balance ataupun mencari work-life balance itu sendiri. Silakan, Datuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saudara Muhammad Nazri dan semualah sahabat yang dapat bersama kita pada siaran Panma IKIM Euforia Inspirasi Islam ini. Syukur, ya, dan tanya di ke mana-mana tu abang pergi pun mereka kata, oh, tak dengar kat IKIM, dan seronok kata petang Isnin. Syukur. Dan tu abang sengaja mencari tajuk mencari work life balance ni sebab yalah sekarang ni pada 24 Syawal ni pun ramai orang hari ni pun esok lusa masih
mencari-cari keseimbangan. Nak ada pergi kerja, nak hantar anak pergi sekolah, dan ada jamuan raya. Jamuan hari raya di jabatan, di majikan, di organisasi, ya. Tok Abah esok ada jemputan 2, ya, jamuan raya. Lepas tu hari Selasa ada orang nak datang. Lepas tu Rabu, Khamis, Jumaat, ya Allah, penuh, ya. Dan nampak gaya jamuan raya sampai habis Syawal pun masih ada jamuan raya. Jadi macam mana kena cari work-life balance? Sebenarnya ikut pemerintahan Tok Abah, ya. Yang Tok Abah perasan ramai sangat orang yang datang kepada Tok Abah dengan berbagai masalah untuk minta kaunseling, minta nasihat sebab tidak ada keseimbangan dalam hidup mereka. Terlampau rajin sangat, terlampau banyak kerja, workaholic yang katakan, sampai terabai rumah tangga. Dan Tok Abah yang paling Tok Abah perasan ialah Tok Abah sendiri pun kadang-kadang terjebak dalam masalah ni. Kebanyakan orang bila kita bagi nasihat ataupun kita tanya, mereka ada kata tu target untuk kerja. What to do list, ya. Apakah senarai semak tanggungjawab di tempat kerja. Oh, ni aku dapat ni dari pagi sampai petang. Ada work to do list ataupun senarai semak untuk apa yang patut kita lakukan. Tetapi bila ditanya, hampir semua, mungkin 1% je lah yang ada work to do list untuk kegiatan di rumah tangga. Aku balik rumah sekian-sekian, aku kena tolong cuci pinggan, tolong tukar diaper anak, tolong basuh baju, tolong ini. Tak ramai orang dalam dunia, apatah lagi dia Malaysia, yang memberi kata tu perhatian bahawa aku kat tempat kerja ada senarai semak untuk aku lakukan, tanggungjawab dan sebagainya. Di rumah pun aku ada tanggungjawab. Kita sebagai mak ayah, sebagai suami isteri ataupun mungkin yang mendengar gini ada juga di kalangan pelajar. Ya, dia ada tanggungjawab akademik, ada tanggungjawab dengan mak bapak, dengan keluarga dan sebagainya. Jadi itu sebabnya Tok Abah perhatikan, yalah, terlampau banyak kerja tanpa rehat, sakit. Ya, terlampau banyak makan, tak ada diet, sakit. Ya, terlampau banyak kerja, tak ada exercise pun lemah badan. So, hidup kita ni timbul berbagai masalah dan cabaran sebab tidak ada work-life balance ataupun tidak ada keseimbangan. Malahan salah satu perkara yang Tok Abah pesan pada manusia yang ingin berubah, untuk transform diri, untuk ubah diri, transformasi diri, jadi orang baru, kena ada PQ, balance quotient, iaitu aras keseimbangan dalam kehidupan. Rupanya bila Tok Abah buat kajian balik work-life balance ni ataupun mencari keseimbangan dalam kehidupan ini, dia konsep yang tak lama sangat dalam dunia. Dia mula diwujud wujud konsep work-life balance ni pada tahun 70-an dan popular tahun 80-an dan orang mula kenal di dunia. Jadi artinya baru berumur lebih kurang 50 tahun lah, ya. 45 tahun saja dia punya konsep ini. Jadi orang pun masih ramai yang dengar tapi tak nampak penghayatan. Aku ni ada masalah ke? Aku perlu ke work-life balance? Jadi itu yang kadang-kadang jadi isu. Sebenarnya work-life balance ni ialah kita kata tu seimbangkan. Ini kerja, ya, ini rumah tangga aku, ini kegiatan. Dalam konteks sekarang, aku ada tanggungjawab tempat kerja, saya ada tanggungjawab tempat kerja, dalam rumah tangga, dalam masyarakat kejedanan, ya, ada tanggungjawab dalam hal kemasyarakatan, ya, dan of course aku kena seimbangkan antara duniawi dan ukhrawi. Nampak? Itu jadi isu work-life balance ini sebenarnya sekarang lebih meluas dan lebih hebat. Dan kita tahu, ikut kajian semasa, di kalangan kanak-kanak, 50% anak-anak remaja daripada umur 5 sampai umur 15 di Malaysia, 50% di kajian KKM, ya, ada masalah tekanan mental. Bukan ada masalah mental, tekanan mental. Kenapa? Itulah dia. Mungkin antara lain tak ada keseimbangan dalam hidup. Sebab Tok Abah terlalu ingat kata-kata Imam Al-Ghazali, anak-anak ni selagi dia ada, walaupun dia pelajar pagi, petang, siang, malam, tapi kalau ada masa untuk main, ada masa untuk berinteraksi dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan, ada masa untuk rehat, ya, ada masa untuk bermain, maka hidup mereka okey. Jadi walau macam mana sibuk pun seorang anak yang belajar, bila ada masa untuk kacau bahasa orang sekarang, chill out, dari chill out, ada masa untuk me time lah, ya, ada masa untuk sendirian, ada masa untuk berkawan, ada masa untuk rehat, ada masa untuk bersukan dan sebagainya, maka inilah. Jadi, dan of course sekarang ni di zaman baru ni dia ada perkembangkan work-life balance. Dia ada sempadan antara kerjaya dan rumah tangga, work-life balance. Tapi sekarang mereka nak gabungkan work-life integration, integrasi antara kerjaya dan rumah tangga. Itu sebenarnya terutamanya untuk mereka yang kerja di rumah ataupun majikan-majikan yang sangat cakna kepada kemaslahatan pekerja,
mereka menggalakkan work-life integration. Kajian bukan bahawa orang yang bahagia sebab mereka yang bahagia di rumah akan menjadi pekerja yang lebih efisien, lebih berkesan, lebih berprestasi tinggi di tempat kerja. Jadi kebahagiaan, kehebatan, kecemerlangan, prestasi bermula di rumah. Jadi kalau rumah pun bahagia, hebat, cemerlang, seimbang, maka dia akan menular ke tempat kerja. Maka itulah pentingnya work-life integration atau work-life balance ini. Kita cakna, ambil kisah dan belajar untuk memperseimbangkan, sebab hidup tak seimbang, sengit. Sengit, bila sengit banyak masalah. Itulah ya kupasan untuk pusingan yang pertama bagi rancangan Raudah Jiwa pada hari ini. Dan sememangnya apabila kita melakukan sesuatu perkara pasti ada cabarannya dan halangannya. Bagaimana pula cabaran dan halangan yang akan ditempuhi oleh seseorang individu itu ya Datuk dalam usaha mewujudkan ataupun mencari work-life balance itu? Allah, masalah ini soalan yang sangat penting lah, sebab apapun kita nak cari solusi ataupun kaedah untuk memperbaiki, maka kita kena cari apa punca masalah, cabaran, kekangan ataupun perkara-perkara yang mungkin membantutkan usaha kita. Tapi tak apa perhatikan dengan dalam umur yang begini sudah lanjut, tak apa pastikan yang salah satu cabaran yang paling penting adalah suasana dan rumah tangga dan didikan. Sebab ramai mak ayah terlepas pandang untuk mendidik tentang work-life balance, tentang keseimbangan. Kadang mak ayah beri kasih sayang kepada anak-anak. Tapilah ada mak ayah yang terlampau ekstrim beri kasih sayang sampai kamu jangan sibuk kerja rumah ni. Yang tak apa, ada pembantu rumah. Awak fokus pada pelajaran. Awak gini, jangan sibuk. Budak laki-laki mana boleh masuk dapur? Jom perempuan. Nampak? Ini pun masih berlaku walaupun di zaman moden. So ini artinya suasana dan didikan. Dan bila anak-anak lihat bahawa mak ayah mereka pun tidak ada memberi tumpuan kepada work-life balance, maka mereka pun tidak menjadikan work-life balance itu sebagai salah satu aspek kehidupan, sistem dalam kehidupan ataupun paradigma dalam minda mereka. Itu satu cabaran yang paling penting. Dan kebanyakan kita ni sebab ialah kita diasuh begitu, hidup kita begitu, baik di sekolah pun tak cerita pun. Kerana kita kena seimbangkan hidup antara work-life balance dan sebagainya. Bercontohnya lah, berapa orang mak ayah akan pesan pada anak-anak kamu kat rumah, tolong apa yang patut, buat yang terbaik, jangan lupa solat dan jangan lupa doakan guru-guru, doakan kawan-kawan kat sekolah, bantu guru, bantu kawan. So cakap apa yang patut buat di rumah, cakap itulah. Sebab tu apa buat survey, tu apa buat kajian, hampir tak ada lah. Hampir tak adalah mak ayah yang memberi tumpuan dan memberi nasihat pada anak kamu. Jangan lupa doakan guru, buat baik pada guru, berbakti. Malam-malam tak apa berbicara, semalam tak apa di sesi forum sempena hari guru, ramai guru yang mengeluh kat Tabah masa rehat. Dia kata apa, Allah, mak bapak sekarang kita bagi tanggungjawab ataupun usaha untuk cuci tandas ke, bersihkan lap papan tulis pun jadi isu. Ada mak ayah peguam nak sue kami, nak bawa ke mahkamah just because kami melatih anak-anak mereka mencuci tandas. Padahal salah satu cara untuk membentuk sifat tawaduk, sifat tidak sombong, sifat qanaah ialah dengan cuci tandas, ambilkan kasut orang lain, menyapu sampah. Ini sebenarnya satu latihan yang Nabi ajar untuk membentuk kita ni tidak sombong, tidak riak, agar hidup kita seimbang dan kita semua akan jadi aset. Itu abang nampak cabaran zaman sekarang ni. So di rumah pun tidak mempertekankan ataupun memberikan tumpuan kepada keseimbangan yang hakiki, yang holistik, yang menyeluruh. Di kadang seimbang yang tak kamu kena exercise, kamu kena belajar, tapi solatnya, kasih sayang adik-adiknya, tolong mak bapaknya, doakan atuk neneknya, buat baik dengan sepupu sepapaknya, ini semua tidak diberikan satu tumpuan. Itu 1, 2, 3. Dan apalah, kita ni kadang gagal nak membentuk work-life balance sebab tak ada disiplin. Rupanya untuk membentuk keseimbangan antara rumah tangga, kerjaya dan semua aspek kehidupan, kita kena ada disiplin, kena ada sistem. Itu kena ada. Dan kita tak faham. Lepas tu adalah kadang-kadang dia nak cuba work-life balance tapi ahli keluarga tak faham. Ataupun ramai juga kaki tangan
dan swasta yang mengeluh pada Tabah, kami bukan tak nak work-life balance, tapi bos kami tak faham. Kakak kami ada tanggungjawab kat rumah, tapi hujung minggu kami kena kerja, hari cuti kami kena datang ke pejabat. Sebab itulah mereka tak faham, ya. Dan itulah bos saya pula bujang, bos saya pula ibu tunggal, bos saya pula bapa tunggul. Dia memang dia tak cakna. Tu abang dengar tu sedih, ya. Hari Sabtu kena kerja, hari Ahad kena kerja, just because mereka nak capai target-target tertentu. Ini pun kadang-kadang menyebabkan mereka gagal, ya, untuk dapat membentuk keseimbangan dalam hidup, ya. Jadi itu sebabnya Allah lah, balik pada diri kita kadang gagal merancang, ya, gagal berdoa, ya, dan juga kadang-kadang gagal untuk melihat bahawa mencari keseimbangan hidup itu satu kemestian dalam dunia yang amat mencabar di masa ini. Maka itu sebabnya kita tak nampak urgensi ataupun para pentingnya kita nak mencari work-life balance ini. Sebenarnya kalau nak membicara tentang cabaran dan halangan ini begitu banyak sekali, termasuk pengaruh-pengaruh yang tidak diduga, pengaruh luar dan sebagainya. Dan saudara, kita akan berehat untuk seketika, kembali selepas ini untuk rancangan Raudah Jiwa. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير syukurlah Allah sebagai penolong kala tempat keberlindungan. Hasbunallah. Pertama yang dilantik sebagai Ketua Dewan Ulama ini. Peranan ulama di bawah pimpinan Tunku Tuan Besar yang meliputi bidang politik dan pentadbiran serta hubungan baik golongan itu dengan umara menjadikan Terengganu sebuah negeri yang maju. Ulama Terengganu termasuk Tunku Tuan Besar berjaya meletakkan syariah sebagai perlembagaan negeri. Selain itu, semasa pemerintahan Sultan Umar, beberapa hukuman menurut Undang-Undang Islam dilaksanakan. Tunku Tuan Besar meninggal dunia pada 22 Januari 1878 dengan meninggalkan generasi yang memiliki kewibawaan tinggi bagi meneruskan perjuangan membentuk masyarakat Islam yang mencintai agama serta nilai mulia dalam kehidupan. Penyelenggaraan kenderaan amat penting. Diselenggara dengan baik supaya poket kita, kocek kita, masa kita tidak terbuang. Kerana di dalam skill otomotif memang dah dihadkan untuk mineral 5,000, semi sintetik 10, fully sintetik 15,000. Boleh pergi juga kepada 20,000 kepada fully sintetik. Tapi berapa tahun, berapa lama kan? Ini adalah kerugian kita. Jadi adalah disyorkan 15,000 untuk fully sintetik. Mengikut kepada kilometer pergerakan adalah paling sesuai untuk negara kita. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Urban 106.2.
Alhamdulillah kembali kita bersiaran dalam rancangan Rautah Jiwa dan Rautah Jiwa kita bersiaran secara langsung ketika ini dari studio utama di Langgar Tunku of Jalan Tuanku Abdul Halim Kuala Lumpur. Bertemankan saya ketika ini selaku penyampai radio anda Ahmad Nazri Muhammad Yusof dan juga tetamu jemputan kita seperti mana yang dipaparkan di laman Facebook ikim.fm juga di YouTube kami iaitu cariannya Ikim Media iaitu bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah yang merupakan seorang pakar motivasi. Terima kasih Datuk kerana masih lagi sudi, masih lagi setia bersama dengan kami ketika ini. Datuk, saya ingin memetik apa yang pernah dinyatakan oleh seorang pakar dalam kemahiran kepimpinan dari Center of Creative Leadership Amerika Syarikat yang bernama Dr. William Gentry yang berpandangan bahawa tiada siapa pun yang sempurna dalam mencapai keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Tetapi beliau menyatakan bahawa yang kita sentiasa boleh melakukan yang terbaik dalam setiap situasi sama ada ketika di tempat kerja atau di rumah. Mungkin Datuk sendiri dapat memberikan komen balas mengenai apa berdasarkan pemerhatian beliau ini. Silakan Datuk. Allah masalah tepat ni, memang tepat. Itu apa yang kata Profesor tu. Sebab ini satu pandangan yang realistik dan logikal. Sebab yalah, kita pun tahu tidak ada orang yang maksum, tidak ada orang yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Jadi bila orang yang tidak maksum macam kita ni tidak sempurna, mana mungkin kita lakukan kerja-kerja kita dengan sempurna. Tapi kita disuruh buat sesuatu dengan terbaik, dengan itqan. Ya, Nabi suruh kita, Allah suka ya pada hamba-Nya yang buat apa pun dengan sungguh-sungguh, dengan itqan, dengan yang terbaik setakat kemampuan. Tuntas akal baru tawakal. Sebelum kita buat yang terbaik, jangan sekadar berserah pada Allah. Itu betul. Jadi tetapi itulah dalam usaha kita untuk mencari kesempurnaan, kita usaha untuk bertambah baik, maka kita sebenarnya menjadi aset kepada keluarga, kepada majikan, kepada negara, kepada agama, kepada dunia. Step by step, ya, langkah demi langkah. Jadi memang betul, kita kena sentiasa memperbaiki diri dan cuba buat terbaik. Tapi itu sebabnya bila Nabi pesan, yang ulama ulas, orang yang 2 hari berturut-turut tidak berubah. 2 hari berturut-turut tak berubah. Dia dalam atas jalur untuk menuju kegagalan. Kalau anda ada 2 hari berturut-turut berubah, anda sebenarnya menuju ke arah kegagalan. Sebabnya Nabi menyebut, orang yang berjaya, beruntung orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Ini semua orang dah dengar. Tapi kita sekarang nak praktikan. Orang yang beruntung, berjaya, hari ini lebih baik daripada semalam. Maksudnya apa? Kita kena berubah, kena perbaiki, kena ada ilmu baru, kena ada tindakan baru. Mana mungkin nak berubah dengan ilmu lama, dengan resipi lama, dengan cara gaya lama. Kita tak berubah. Itu sebabnya betul. Itu sangat tepat dan Tuan Abah sokong sangat. Jadi itu sebabnya tip yang paling utama dalam kita mencari keseimbangan dalam kehidupan ialah sedar hakikat aku tidak sempurna, aku banyak kelemahan, aku banyak kekurangan. Jadi orang yang hebat, orang yang rasa ada dosa, segera bertaubat. Rasa ada kelemahan, cuba dapat mengatasi dengan ilmu. Dan difahamkan bahawa keseimbangan kerja dan kehidupan bukan sahaja merupakan satu keperluan untuk mereka yang berkeluarga, malah kepada mereka yang belum berkahwin atau tiada anak. Jadi soalan yang seterusnya, mungkin Datuk dapat memberi ruang dan peluang kepada para pendengar untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi apakah tips ataupun petua dalam membentuk work-life balance itu sendiri. Silakan Datuk. Betul. Ini satu kepala. Sebab ialah sebab itu Abah kadang-kadang kena ingatkan diri bahawa bila kita bercakap dengan sahabat-sahabat kita kat Radio Ikim ni, kita kena ingat yang mendengar tu ada remaja, ada pelajar, ada orang bujang, ramai yang tak berapa bujang macam Tok Abah ni, macam Ahmad Nazri. So, berbagai-bagai jenis. Yang betul. Tapi semua perlukan keseimbangan. Tapi yang pertamanya itulah senjata kita yang paling ampuh, yang paling besar dalam mencari keseimbangan, tak dapat tidak, yang kita tahu, faham tapi terlepas pandang ialah doa silahul mu'min. Berdoa, ya Allah berikan aku keseimbangan dalam hidup aku, ya Allah tolong, ya Allah ingatkan aku untuk seimbangkan hidup duniawi dan ukhrawi, rumah tangga dan kerjaya, akademik dan keluargaku. Kalau untuk orang bujang, orang masih belajar antara akademik, itu sebabnya ramai bila Tok Abah bagi motivasi pada pelajar-pelajar universiti ke pelajar sekolah menengah ke, ingat tanggungjawab awak dalam akademik ada. Tapi jangan lupa tanggungjawab dengan keluarga, mak ayah.
Dan awak akan jadi cemerlang hebat kalau mak ayah reda doakan gini ya, kena ada seimbang. Seimbang antara dalam kelas dan luar kelas. Ya, sebabnya dalam kita orang yang berkejaya dalam kerjaya, ya, dalam rumah tangga, masyarakat jangan lupa. Sebab kata seorang guru tabah sambil menyindir, kalau jenazah kamu boleh guling-guling sendiri dalam liang lahat dalam kubur, tak payah campur orang. Tak payah ada keseimbangan hidup dengan masyarakat. Tak payah. Oh, itu kamu. Dia menyindir. Mana ada jenazah boleh guling-guling masuk dalam pusara. Jadi kita kena seimbangkan. Okey. Pertama, doa. Yang kedua, itu kita kena mula cakna dan peka. Yes, rupanya ramai orang ada tekanan mental, ada stres sebab dia tidak seimbang dalam hidup. Seperti kata seorang sarjana yang Dr. Abah pernah sebut di ruangan rawdah jiwa, ramai orang stres bukan sebab terlampau banyak fikir, tapi sebab kurang zikir. Fikir penting, zikir pun penting. Ya, fikir itu untuk hal-hal dunia. Zikir itu untuk kita mencari bekalan untuk akhirat dan sebagainya. Jadi kita kena ingat tu. Jadi betapa pentingnya kita kena cakna. Yes, I have a problem. Aku kena mencari keseimbangan untuk jadi manusia yang lebih seimbang, yang lebih berguna sebab khairunas amfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Macam mana aku nak beri manfaat kepada orang lain kalau aku pun ada masalah dan cabaran dan kekangan dan tekanan mental. Itu dia. Sebabnya kita kena sedar bahawa yes, aku kena usaha untuk mencari keseimbangan, untuk jadi aset, untuk jadi memberi nilai tambah kepada dunia. Sebab aku ni kiriman Tuhan untuk memberi nilai tambah, untuk memberi manfaat kepada dua. Yang ketiganya, akalah ya. So kita kena nak buat apa pun dengan betul, dengan bersistem, dengan holistik, cari ilmu. So cari ilmu. Kadang boleh surf internet macam yang baru Ahmad Nazri lakukan tadi. Dia surf internet, tengok tentang work life balance ni, apa isu, apa perkara, apa cabaran, apa kekangan, dan mungkin apakah cadangan, apa betul, apa tips boleh dapat. Ya, sebab itu apa pun tengok juga, surf juga internet, tapi of course kita rujuk balik kepada pengalaman dan tengok jejak langkah orang yang sudah seimbang, orang yang sudah berjaya. Nabi SAW orang yang paling seimbang dalam hidup. Nabi seorang jeneral, seorang pentadbir, seorang khalifah, seorang yang Nabi pentadbir, ketua negara, tapi di rumah tangga Nabi yang terbaik. Ya, yang terbaik antara kamu orang yang paling lemah lembut kepada ahlimu, dan aku orang yang paling lemah lembut kepada ahliku. Nabi nak bagi tahu bahawa yes, as a leader, sebagai pemimpin, aku di luar sana, aku buat yang terbaik. Tapi kat rumah, aku orang yang terbaik. Sebagai atuk, aku orang yang terbaik, datuk yang terbaik untuk cucu-cucuku. Kita selalu baca kisah Hasan Hussein yang panjat belakang Nabi dan sebagainya. Ini sebagai satu contoh saja kecil, tapi besar untuk menunjukkan bahawa ianya seimbang. Nabi orang paling sibuk dalam dunia. Tanggungjawab yang paling besar. Sebab Nabi Allah hantar ke dunia untuk memberi rahmat kepada satu alam. Tapi Nabi nak tunjuk bahawa di rumah Nabi yang terbaik, dengan masyarakat Nabi yang terbaik, dengan jiran Nabi yang terbaik, sebagai pemimpin Nabi. Jadi itu nak tunjukkan bahawa mencari keseimbangan adalah satu benda yang wajib untuk orang yang nak jadi manusia yang jadi aset kepada dunia. Sebab ingat, Tok Abah selalu pesan, tanpa anda, tanpa Tok Abah, tanpa Ahmad Nazri, dunia tidak sempurna. Allah antar kita untuk sebab-sebab yang sangat murni untuk memberi manfaat kepada dunia. Jadi macam mana nak beri manfaat kalau kita tak seimbang dan tak selaras dan tak dapat kata untuk memberikan yang terbaik. Itu sebabnya kita kena ingat, bila Allah tanya, apa hasibtum annama khalaqnakum, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku. Jadi kita kena ingat bahawa mencari keseimbangan itu satu benda yang wajib aku cari dengan ilmu dan sebagainya. Dan okey, of course lah pasang niat. Pasang niat, ya Allah, aku nak jadi orang yang terbaik, aku nak jadi pekerjaan terbaik. Ya Allah, aku juga nak jadi seorang suami atau isteri yang terbaik. Anak, aku nak jadi anak terbaik. Aku nak jadi anak sulung yang terbaik. Anak kedua yang terbaik. Aku nak jadi anak yang terbaik untuk mak bapakku, untuk mereka yang masih belajar, yang masih bujang dan sebagainya. Pasang niat. Jadikan aku anak yang paling memberi manfaat kepada mak ayahku. Ini contohnya. Dia pasang niat. Dan survey yang Tok Abah lakukan, ramai orang terlepas pandang. Ingat, Tok Abah selalu pesan, hadis kursi, ana inda zonni abdibi. Allah, Nabi bersabda, Allah berfirman, aku bertindak seperti sangkaan hamba-Ku. Okey, itu tiga. Yang keempatnya, of course lah, ya,
sudi dengan nasihat taubat, buat perancangan apa yang kita nak buat kat tempat kerja. Kalau yang sudah bekerja, apakah perkara aku nak buat kat tempat kerja, ya, minggu ni, bulan ni, tahun ini. Lepas tu daily senarai semak apa yang patut dilakukan. Dan jangan lupa, okey, kat rumah pula aku nak tolong memberi khidmat, aku nak tolong kemaskan rumah, aku nak pastikan aku pagi-pagi ya kemas tempat tidur. Bila Tok Abbas survey beratus-ratus beribu-ribu suami, berapa orang yang sempat kemas tempat tidur? Not bad. Lebih kurang 20-30% suami suka mengemas tempat tidur. Yang lain bukannya tak nak, bukan tak tahu, bukan tak sempat, tak perasan keperluan. Padahal 2-3 minit saja mengemas tempat tidur, tapi impaknya luar biasa kepada kebahagiaan seorang isteri dan sebagainya. So pasalnya, aku nak buat senarai semak, buat kerja di tempat kerja, bagus. Buat senarai semak, buat to do list ya di tempat, di rumah dan juga apakah perkara yang aku boleh sumbangkan kepada masyarakat. Apa yang patut aku buat pada jiran? Aku lupa nak doakan jiran. Kan? Dan Nabi pesan, ulama pun pesan kat kita, orang yang terbaik ialah orang yang sentiasa buat apapun untuk dirinya, keluarganya dan orang ramai. Sampai Nabi berpesan, antara istighfar yang terbaik ialah astaghfirullah wal minal muslimin wal muslimat. Ya, ampunkan wahai Allah, aku minta ampun ya Allah untuk semua muslimin dan muslimat, untuk semua lelaki dan perempuan yang beriman. Nampak? Ya, so artinya kita kena kena peka tentang orang lain. Jadi kalau kita sentiasa fikir orang yang mendoakan jirannya dalam diam, maka malaikat akan doakan untuknya, ya, seperti mana kita doakan. Kita tahu tu. Ini sebenarnya satu pendekatan, ya, satu kehebatan, ya, yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman ni supaya faham, rupanya untuk jadi orang yang seimbang ni aku kena fikirkan orang lain. Doakan diri, doakan jiran. Sebabnya tak apa pasal tadi, doakan anak-anak, doakan guru-guru anak. Seperti tak apa, 99% mak bapak terlupa, bukan tak boleh, bukan tak nak, bukan tak tahu, bukan tak mampu. Angkat tangan doa, ya Allah selamatkan semua guru anakku agar mereka dapat mendidik anakku dengan cemerlang, ya Allah. Susah ke? Tak sampai 30 saat pun. Tapi majoriti 99-98% mak bapak terlupa mendoakan guru-guru anaknya. Nak doakan, jangan lupa doakan guru-guru kita juga. Ini contohlah, ya. Jadi kita kena buat senarai semak. Ya, lepas tu apalah, ya, untuk dapat idea dan ilham di samping surf internet, jangan lupa you throw the question, campakkan soalan itu kepada WhatsApp group kita. Kita ada WhatsApp group yang berbagai-bagai. Geng, macam mana kita nak cuba you terangkan macam you dapat work-life balance. Aku nampak kau efisien, kat rumah kau hebat, tempat kerja hebat, dalam masyarakat pun kau aktif. Cuba share. Jadi work kita boleh dapat ilmu, ikut jejak langkah orang yang sudah berjaya dalam mencapai work-life balance. Ramai di Malaysia orang yang dapat mempamerkan secara luaran work-life balance-nya. So kita belajar dari mereka. Don't reinvent the wheel. Benda dah ada, ikut. Ya. So kita, dan of course lah, yang satu lagi yang tak apa nampak, tolong buat mesyuarat. Ya, mesyuarat dengan keluarga, ya. Terangkan kita kena seimbangkan hidup. Mesyuarat, beritahu agar usaha kita untuk seimbang di rumah dapat sokongan ahli keluarga, dan beritahu bos dan kawan-kawan sekerja juga. Ya, aku nak dapat keseimbangan di tempat kerja. I want to be the best at work, but I got to be at the best at home. Dan last, ya, banyak lagi lah, tapi dalam masa yang singkat ni, Tuan nak pesan, masa nak pergi kerja, programkan otak. Ya Allah, aku nak kerja, pasang, Tuan sebut 10 niat. Aku nak cari rezeki, aku nak buat terbaik, aku nak tolong bos, nak tolong pelanggan, nak tolong ini. Aku doakan bos, doakan pelanggan, doakan kawan sekerja. Aku nak maafkan mereka, aku nak... Lepas tu, sebelum balik rumah, ini pun soalan yang selalu orang tanya. Macam mana kita nak seimbangkan sebab kita penat. Ya, gini-gini. Sebelum balik kerja, programkan, wahai Allah, aku dah kerja 10 jam kat tempat kerja. Sekarang aku nak berjumpa ahli keluarga yang aku sayangi. Ya Allah, beri aku kekuatan, beri aku semangat, beri aku tenaga, aku tak penat, aku tak stres, aku ceria, aku gembira nak berjumpa ahli keluargaku. Programkan otak, balik. Dalam perjalanan balik, zikir banyak-banyak. See how your life change. Anda akan berubah. Dan kehidupan anda akan lebih seimbang, langkah demi langkah dengan usaha yang Tuan Abbas sarankan tadi.
Datuk, adakah apa yang telah diterangkan oleh Datuk sebentar tadi terpakai untuk individu yang yang berhasrat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, sarjana, doktor falsafah dengan izin master PhD, keseimbangan antara sebagai seorang pelajar dan juga rumah tangga? Adakah tips yang dinyatakan oleh Datuk sebentar tadi boleh diguna pakai atau bagaimana? Betul. Memang sangat tepat. Itu soalan yang sangat penting ya. Bahawa ada seorang sahabatnya, dia seorang timbalan menteri. Yang kemudian kita sebut namanya. Itu benda baik boleh sebut nama. Dia seorang timbalan menteri. Umur pun bukan muda sangat. 55 tahun, 57 tahun. Dia kata, Dr. Fadilah, saya ni nak buat PhD. Apa pandangan Dr. Fadilah? So, saya ni timbalan menteri. Sibuk. Banyak kerja tanggungjawab. Tok, buat. Sebab bila Tok buat PhD, bukan untuk Datuk, tetapi untuk anak-anak punya contoh teladan, untuk rakyat di Malaysia. Mereka nampak tengok orang umur 57 tahun, ya, dia sibuk nak buat PhD, nak menyusahkan hidup, buat apa? Ya, tapi sebab mencari ilmu itu satu kefarduan. Dan kena seimbangkan. Dan sebenarnya, ini dia. Tok Bab pada bagi hint tadi. Barang siapa pasang niat, dia pasang niat, maka bila setiap niat yang kita pasang, Allah beri kita tenaga, ilham, semangat, kata orang tu, jejak jalan untuk mencapainya. So sebabnya nak pergi kerja pun pasang banyak niat. Ya, pasang banyak niat. Sebabnya Tok Bab pesan kat Tok Bab pada anak-anak, pasang niat, ya Allah, jadikan aku orang yang lebih baik setiap hari. Jadikan aku orang yang lebih memberi manfaat. Jadikan aku orang mudah belajar. So ini betulkan niat, betulkan diri, timbangkan hidup, maka boleh disambung, walaupun boleh sambung belajar untuk master, PhD dan sebagainya. Baiklah, nampaknya kita ada seorang dua pendengar yang berhasrat untuk meluahkan sesuatu di laman Facebook ikim.fm, malah di talian WhatsApp kami, dan salah satunya ingin saya menarik perhatian Datuk dan juga rakan-rakan pendengar. Dinyatakan di sini, hari-hari pergi kerja, list to do ada buat ataupun senarai apa yang perlu dibuat dah dilaksanakan, siap semua kerja, cuma ada rasa tidak berapa seronok ataupun unhappy. Kadang terbawa balik list to do ke rumah, boleh ke untuk tetapkan di rumah, atau hari Minggu, weekend, no office work? Tu macam mana Datuk? Okey, itu pun penting tu ya. Itu sebabnya work-life balance ialah kita pisahkan antara kerjaya dengan rumah tangga, work-life balance. Tapi work-life integration atau work-life blending, ya, integrasi antara kerjaya dan rumah tangga kita harus ambil. Ya, kat tempat kerja kita juga kadang kontak anak, kontak suami, kontak isteri, tanya khabar mak bapak dalam masa kerja. Anak dah buat kerja rumah belum? Kat tempat kerja, itu namanya work-life blending. Ya, kita kat tempat kerja pun kita masih menguruskan rumah tangga. Jadi, to be fair, maka kat rumah pun kita bawa kerja. Tapi jangan sampai menggugat hubungan dalam rumah tangga. Apa ni pagi petang siang malam macam work. Kami nak berbual pun tak boleh. Kami kena buat appointment nak berbincangan apa. That is too much. Nah, itu melampau ya. Jadi kita boleh bawa balik ke rumah sebab lagi pun ini dia. Jadi untuk dapat work life balance ni sebenarnya kita untuk dapat kedekatan. Jadi kalau kita kat tempat kerja kita pun kadang terjebak dengan perkara-perkara yang menyebabkan benda personal, ya, takut-takut rezeki kita tak berkat sebab kita buat kerja personal waktu pejabat. Jadi apa kata kita niat, ya Allah, aku tadi bercakap dengan mak bapak aku cakap dengan anak-anak aku yang personal, ya, tapi dalam waktu pejabat 15 minit aku gantikan dengan aku buat kerja kat rumah untuk kemudian agar rezeki kita berkat. Bila rezeki berkat, rumah tangga bahagia, hidup akan sehat dan banyak rentetan kebaikan. Jadi betul, ya. So kita kena smart lah, kena bijaksana. Jangan terlalu strict sampai menyusahkan hidup, insya-Allah. Yang penting sekali, disiplin tu perlu menjadi kunci utama ya dalam mencari work-life balance ya Datuk. Dan dalam konteks perbincangan kita pada petang ini, mencari work-life balance, mencari keseimbangan antara kerjaya dan rumah tangga, kadang-kala kita tidak dapat nafikan bahawa ya Datuk, ada kalanya anak-anak yang kecil tu menjadikan pembantu rumah ataupun rakan sebaya mereka untuk meluahkan perasaan apabila didapati ibu bapanya ataupun jaganya tidak dapat menunaikan janji. Maka bagaimana Datuk melihat situasi ini agar ibu bapa ini dapat melihat tentang kepentingan mencari keseimbangan antara kerjaya dan rumah tangga tu? Allahumma salli. Sebenarnya itu soalan yang sangat penting dan praktikal. Dan Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah, pada semua orang yang bertanya, pertamanya ialah kita ni bukannya
kurang kurang rezeki, tapi kurang syukur. Ya, sebenarnya kita ni Allah beri kita melimpah ruah macam-macam tapi kurang syukur. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur Allah tambah-tambah nikmat. Okey. So langkah pertama bila kita ada anak kecil, kadang pertama bersyukur awak ada anak. Ya, ramai orang terlepas pandang. Saya stres, anak saya bising ini demam lah itu, bersepak. Awak kalau berumah tangga 10 tahun dan tak ada cahaya mata, rumah awak bersih tau. Rumah awak senyap. You akan damai, tenang. Tak ada sibuk, tak ada stres. Seronok ke? Seronok ke 10 tahun rumah tangga tak ada anak? Mana seronok? That's it. Allah bagi awak cahaya mata. Itu sebab ni tak apa pesantren apa? Untuk dapat mengimbangi yang ini. Tolong programkan. Tak apa ada masalah yang sama. Jadi dulu masa muda-muda stres sangat. So tak apa dipesan oleh seorang profesor, kamu programkan otak kamu. Sebab ana inda zoni abdi bi tadi. Allah bertindak disangkaan. Ya Allah, aku sekarang nak balik berjumpa dengan anak-anak yang aku sayang. Ya, so senyum. Bayangkan anak-anak, bayangkan suami, bayangkan isteri, bayangkan mak ayah kalau kita orang bujang, ya aku nak balik berjumpa mereka. Jadikan aku balik rumah, aku tak stres. Programkan. Tak penat. Aku bahagia, aku ceria. Dan apa yang kita fikir dan program itu akan berlaku. Satu. Itu satu. Dan Taubat telah buat. Sejak tahun 87, impaknya luar biasa. Dan ingat pesan Nabi SAW. Jangan lupa barang siapa yang, ni hadis hasan. Yang barang siapa masuk rumah dengan bismillah dan surah Al-Ikhlas, penghuni rumah ya dan jiran-jirannya tidak akan tak akan miskin. Tak miskin harta, tak miskin kasih sayang, tak miskin keseimbangan hidup. So masuk rumah dengan bismillah. Mullah senyum. Assalamualaikum, masuk kaki kanan. Jadi benda-benda kecil macam ni tapi kita faham ini adalah satu sunnah dan akan mengubah hidup kita agar lebih seimbang. Wow. So itu sebabnya kena ada ilmu, kena ada disiplin dan kena ada istiqamah. Maka walaupun apa pun berlaku, insyaAllah. Ya, tolong jangan lupa programkan ya. Programkan otak sebelum tidur, sebelum pergi kerja, balik kerja. Programkan. Sebab Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Dan sesungguhnya saudara, keseimbangan antara kerjaya dan kehidupan ataupun kehidupan dalam berumah tangga ini bukan satu konsep yang mudah dan sempurna, menuntut satu pengorbanan. Dan untuk itu yang perlu kita inginkan dalam hidup kita, elakkan diri kita membandingkan hidup kita dengan orang yang lain. Jadi saudara, dengan itu maka berakhirlah rancangan Raudah Jiwa membawa tajuk mencari work-life balance, mencari keseimbangan antara kerjaya dan rumah tangga bersama tetamu jemputan kita yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah, seorang pakar motivasi. Terima kasih yang berbahagia Profesor Datuk atas sumbang saran dan juga idea perkongsian ilmu untuk rancangan kita pada petang ini. Terima kasih Datuk. Baik, terima kasih Aman Aziz. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi para pendengar, berakhirlah rancangan Raudah Jiwa dan insyaAllah kita akan kembali bersiaran untuk jam yang seterusnya. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tahu tak, orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. قصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك يا ابن الأكارم جيتك Wahai kekasih mulia, kekasih yang tercinta, kau membawa bahagia dalam jiwa semua. Anta al-azim 'inda Allah, aqsam bizatak Allah, yang terpuji disayangi dari makhluk hingga Allah. Bahar man'anka Allah, hatta wa ma zarbitak, min saghir habbitak. قدمت لي
bagai rembulan di angkasa. Ya man lil khalq syafa'a وين يكون هويتك أنا من صغير حبيتك قدمت ليك قصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك يا ابن الهكارم جيتك الفخر أخضع ليك قبلت ربنا عليك الفخر أخضع ليك Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu salat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 25 Syawal 1440.